dalam penjara pula dia main cerita mimpi pula, duk takbir mimpi pula. Ini disebut dalam Quran. Daripada takbir mimpi member sama-sama banduan ni, ahlul penjara ni, sehinggalah raja negeri mimpi pelik. Mimpi apa? Mimpi lembu gemuk dengan lembu kurih. Tengok lembu kurih makan lembu gemuk. Dia raja mimpi macam tu. Terkejut bangkit. Tuan-tuan boleh bayang kalau dalam drama macam mana? Bangkit dengan peluh bercerau-cerau. Ni apa punya mimpi ni? Kalau kata mimpi anaconda makan lembu, tak apa. Lembu kurih makan lembu gemuk. Dia kata apa punya mimpi ni? Esok panggil orang-orang besar negeri. Aku semalam mimpi macam ni. Tolong abang Maisa apa maksud dia? Pakat buat kerat kening tapi tak tahu nak buat apa. Keluar main cerita kata Yusuf yang duduk dalam penjara pandai takbir mimpi. Takbir, ta'ain bayara, takbir mimpi. Panggil. Raja kata panggil dia mai. Yusuf mai-mai, dia dengar mimpi raja, dia kata oh ini, dia kata signal daripada Tuhan. Negeri ini akan dilanda kemarau yang panjang. So dia kata sekali dengan cerita pokok apa, tangkai tumbuh buah apa semua tu, dia kata untuk menghadapi kemarau panjang ni kita kena lipat gandakan usaha pertanian. Hasil pertanian esok ni sebahagian simpan reserve untuk menghadapi zaman kemarau, sebahagian makan, sebahagian lagi buat benih untuk nak tanam lagi. Raja dengar macam tu, tengok-tengok jadi sungguh kemarau. Raja kata okey, ini budak bagus. Dalam pada tu Quran selit mai pula cerita apa? Isteri Al-Aziz ni, isteri kepada pembesar Mesir ni tadi, yang tadi buat fitnah dekat Nabi Yusuf ni, dia hidup di dalam guilty conscious. Dia hidup dalam rasa bersalah. Mai sampai ke satu ayat 51 surah Yusuf. Perempuan ni kata apa? Al-ana hashasal haq. Ana rawadathu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Dia duk nak hidup dalam keadaan rasa bersalah ni tak boleh. Akhirnya satu hari dia mengaku, dia confess benda ni di depan semua orang. Dia kata pada hari ini, sekarang ni aku nak bagi tahu perkara yang sebenar. Dia kata yang selama ni duk tersembunyi, orang tak tahu, orang duk ingat kata Yusuf ni jahat. Hari ni saya nak cerita betul-betul. Ana rawadathu an nafsi. Sayalah sebenarnya yang goda Yusuf. Dia kata saya yang buat. Sebenarnya saya salah dalam hal ni. Setelah kau ni dah masuk penjara, dah macam-macam cerita, dia mengaku wa innahu laminas sadiqin. Dia kata Yusuf sebenarnya benar dalam cakap dia. Allah nak membersihkan nama Nabi dia, Nabi Allah Yusuf AS. Serentak dengan tu raja pun bila tengok pengakuan daripada perempuan ni pun dah ada, Yusuf pun terbukti alim di dalam ilmu ta'bir mimpi. Allah panggil dia, ini raja panggil dia, raja kata dekat dia, aku lantik kamu ganti tempat pembesar tadi ni. Dia jadi finance minister. Dia jadi menteri keuangan pada masa itu. Bila dia duduk aja di bangku tu, dia buat kerja, ternyata Yusuf memang pandai buat kerja. Sehingga akhirnya dia dilantik menjadi Raja Mesir. Baik, cerita ni dia berakhir di situ dalam Quran. Dia habis tu je. Tuan baca lagi tak ada dah. Cerita pasal Yusuf, pasal perempuan ni semua dah tak ada dah. Tapi dalam kitab tafsir dia main cerita-cerita ni lagi. Dia main. Dan benda ni bukan main cerita tepi jalan tak. Dia main di dalam kitab tafsir. Di antaranya ialah tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Dia main apa? Dia kata baik, perempuan ni Imra'ah Aziz, isteri kepada pembesar Mesir ni, perempuan ini nama dia Ra'il. Dia kata Ra'il, Ra alif ain ya lam, Ra'il. Bukan Zulaikha. Dalam tiga tafsir ni, tafsir Baghawi, dalam tafsir Tabari dengan tafsir Qurtubi, dia kata nama perempuan ni, isteri pembesar ni ialah Ra'il. Dia kata satu. Mai pula dalam tafsir Al-Baydawi, dia kata Ra'il ataupun Zulaikha. Dia kata baru timbul nama Zulaikha. Dia main pula di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. No, dia kata Zulaikha ataupun Zalikha. Dia main satu nama lain pula. Zulaikha ataupun Zalikha itu bukan nama, itu gelaran kepada isteri pembesar negeri. Itu gelaran. Zulaikha atau Zalikha itu gelaran. So Imam Ibn Katsir,
Ni dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dia kata apa? Dia kata itu semua adalah pendapat ahli tafsir berdasarkan kepada riwayat-riwayat Israiliyat. Dia kata cerita nama dia tu pun, nama dia Ra'il ke, Zulaikha ke, Zalikha ke, apa ke, ini semua pun tak ada dalam nas, tak ada. Melainkan itu pendapat ulama-ulama tafsir. So Imam Ibnu Katsir dia ambil satu stand. Dia kata apa? Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dia kata yang terbaik kita hindari, kita jauhi daripada terlibat dengan cerita-cerita yang tak ada dalam Quran hadis ni. Kita jauhi daripada benda tu. Itu lebih baik. Itu pendapat Imam Ibnu Katsir. Baik. Dia kata apa? Rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah. Nabi kata ahli kitab sama ada Yahudi ataupun Nasrani, mereka baca kitab mereka dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyah li ahli al-Islam. Mereka baca, mereka terang balik kepada orang Islam ni dengan bahasa Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Dengan cerita-cerita ni, mengaku kata betul pun jangan, nafi pun jangan. Nabi kata, ini cerita. Cerita ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kita jangan piduk kata betul pun jangan, piduk kata tak betul pun jangan. Sebab mungkin betul, mungkin tak betul. Nabi kata. Wa qulu, dan katalah amanna billah wa ma unzil. Kata kami beriman dengan Allah dan apa yang Allah buat turun. Cerita ni bukan Allah buat turun. Yang ni hampa punya cerita. Kami beriman dengan Allah. Hak ni kami dengar saja. Kami tak kata tak betul dan kami pun tak mau membetulkan benda ni. Jadi dalam soal-soal Israiliyat ni macam tu. Kita tak tahu sejauh mana betul, sejauh mana tak betul. Imam Ibnu Katsir kata tak usah perlu sangkut lagi bagus. Pasal benda ni tak ada sabit daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Baik. So kesimpulan dia apa dia? Dia kata kalau riwayat Israiliyat itu bertepatan dengan Quran dan hadis, kita terima. Tapi kalau cerita Israiliyat itu bertentangan dengan Quran dan hadis, kita kena tolak. Yang ketiga, kalau riwayat tu tak clear, Quran dan hadis pun tak membenarkan ataupun menafikan, kita tawakuf. Tawakuf ni maksudnya apa? No comment. Percaya pun tidak, nafi pun tidak. Itu kesimpulan dia dalam hal-hal Israiliyat.